Selamat datang ke penerokaan yang melangkaui batas kefasihan bahasa dan kedalaman rohani. Hari ini, kita memulakan perjalanan menelusuri kilauan angka yang tertanam dalam Al-Quran, Kitab Suci Islam. Selama lebih 14 abad, para cendekiawan, umat Islam dan pencari ilmu telah terpikat dengan mesej-mesej ilahi di dalamnya. Namun, satu dimensi masih belum diterokai sepenuhnya, kerangka numerikalnya. Tumpuan kita adalah pada angka 114, jumlah bab atau surah dalam Al-Quran. Angka ini bukan sembarangan atau kebetulan, tetapi kaya dengan makna yang tersirat. Mungkinkah corak ini menunjukkan reka bentuk yang disengajakan? Bolehkah ia mencerminkan keharmonian yang menghubungkan matematik, teologi, dan alam semula jadi? Kita digerakkan oleh ajakan Al-Quran untuk merenungkan tanda-tandanya, panggilan yang melangkaui kata-katanya kepada struktur yang menjadi kandungnya. Dengan menganalisis struktur ini, kita berusaha untuk mengungkap pandangan yang meningkatkan pemahaman kita tentang Al-Quran sebagai teks yang utuh, yang berbicara melalui isi dan bentuknya. Sertai kami dalam menyelami lanskap numerikal 114 surah Al-Quran, meneroka segalanya dari pemfaktoran dan nombor perdana hingga simetri dan korelasi kosmologi. Perjalanan ini akan membimbing kita melalui urutan logik, dari menetapkan asas matematik hingga menyelidiki hubungan numerikal tertentu, dan akhirnya menghubungkan penemuan ini dengan kegunaan modern dan makna yang lebih luas. Apa yang menanti di hadapan adalah pelayaran melalui angka-angka yang menerangi seni bina Al-Quran. Kita akan menemui keanggunan nombor perdana, simetri surah tengah, dan resonansi jumlah leksikal yang mengejutkan. Penemuan ini akan menjadi batu loncatan kepada persoalan yang lebih mendalam tentang pelan tindakan ilahi yang termaktub dalam Al-Quran. Semasa kita memulakan penerokaan ini, kita menghayati seruan Al-Quran. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Sekiranya ia Al-Quran datang dari selain Allah, nescaya mereka akan dapati di dalamnya banyak percanggahan. Prolog ini menyediakan pentas untuk renungan itu, sebuah perjalanan ke dalam kilauan angka 114 surah. Al-Quran, kitab suci umat Islam, merupakan sebuah mahakarya sastra Arab. Ayat-ayatnya bukan sahaja mendalam secara rohani tetapi juga mempesonakan secara artistik, merangkum intipati wahyu ilahi dalam bentuk yang paling fasih. Ia juga merupakan teks yang syarat dengan unsur matematik yang mendalam. Para cendekiawan dan ahli matematik sama-sama kagum dengan corak dan struktur angka yang seolah-olah terjalin dalam fabriknya. Al-Quran terbahagi kepada 114 bab, yang dikenali sebagai surah. Setiap surah berbeza dari segi panjang dan tema, namun kesemuanya membentuk panduan yang padu dan komprehensif untuk umat Islam di seluruh dunia. Adakah nombor ini hanya kebetulan? Atau adakah terdapat makna yang lebih mendalam pada nombor 114 ini? Atau adakah ia menunjukkan reka bentuk numerikal yang lebih mendalam, kod tersembunyi yang terjalin dalam fabrik teks itu sendiri? Persoalan ini telah menarik minat para cendekiawan selama berabad-abad, mendorong penyelidikan dan perdebatan yang meluas. Sesetengah cendekiawan mempercayai yang kedua, dengan alasan bahawa nombor 114 bukanlah satu kebetulan. Mereka berpendapat bahawa ia adalah pilihan yang disengajakan, mencerminkan struktur numerikal yang canggih yang mendasari keseluruhan Al-Quran. Mereka melihatnya sebagai kunci yang membuka pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur dan makna Al-Quran. Dengan mengkaji corak numerikal, mereka berharap untuk membongkar pandangan baharu tentang asal-usul dan tujuan ilahi teks tersebut. Sertai kami dalam meneroka hipotesis yang menarik ini. Kita akan mendalami dunia nombor dan kepentingan potensinya dalam Al-Quran. Perjalanan ini akan membawa kita melalui dunia nombor yang menarik. Kita akan menyiasat peranan corak numerikal dan kemungkinan maknanya dalam teks Al-Quran. Kita akan meneroka nombor perdana, pemfaktoran, dan jumlah digit. Konsep matematik ini mungkin kelihatan abstrak, tetapi ia mungkin megang kunci untuk memahami reka bentuk Al-Quran yang rumit. Kita akan melihat bagaimana konsep matematik ini mungkin berkaitan dengan struktur Al-Quran. Dengan mengkaji corak ini, kita boleh mendapatkan penghargaan yang lebih mendalam terhadap kerumitan dan keindahan teks tersebut. Matlamatnya bukanlah untuk mengurangkan Al-Quran kepada persamaan semata-mata. Sebaliknya, kita berhasrat untuk mengetengahkan keharmonian antara iman dan akal, menunjukkan bagaimana keindahan matematik dapat meningkatkan pemahaman kita tentang teks suci ini.
Sebaliknya, kita ingin menghargai potensi keindahan matematik untuk meningkatkan pemahaman kita tentang teks suci ini. Melalui penerokaan ini, kita berharap untuk membongkar lapisan makna baharu dan mendalami hubungan kita dengan mesej ilahi Al-Quran. Dalam bab ini, kita akan menilai ketekalan struktur 11 surah Al-Quran dengan menganalisis jumlah ayat agregatnya dan penjumlahan ordinal. Kita akan meneroka sama ada metrik kuantitatif ini menunjukkan reka bentuk matematik yang bersatu padu yang mendasari organisasi teks. Dengan mengkaji taburan ayat merentasi 14 surah, kita berhasrat untuk menentukan sama ada ciri-ciri seperti min, median dan julat menunjukkan kesengajaan, menyediakan asas untuk penerokaan simetri, nombor perdana dan corak dalam bab-bab berikutnya. Nombor 57 memegang kedudukan yang penting dalam struktur Al-Quran. Ia bukan sekadar angka rawak, tetapi nombor yang telah menarik minat ahli matematik dan cendekiawan selama berabad-abad. Surah ke-57, Surah Al-Hadid, dengan 29 ayatnya, menduduki posisi tengah dalam 11 surah Al-Quran. Kedudukan tengah ini bukanlah secara kebetulan, tetapi menunjukkan lapisan simetri numerikal yang lebih mendalam. Dengan mendarabkan 57 dengan 29, kita mendapat 1653. Hasil darab ini mendedahkan hubungan numerikal yang menarik. Hubungannya dengan nombor perdana yang sering dianggap sebagai blok binaan sistem nombor sangat menarik. Nombor perdana adalah unik kerana ia hanya boleh dibahagikan dengan satu dan dirinya sendiri, menjadikannya asas kepada struktur matematik. Tambahan pula, pemfaktoran perdana 114 ialah 2 kali 3 kali 19. Setiap faktor perdana ini adalah nombor perdana, menambahkan lapisan kerumitan dan intrik pada nombor tersebut. Setiap faktor perdana ini mungkin mempunyai makna simbolik, berpotensi mencerminkan aspek penciptaan atau sifat ketuhanan yang berbeza. Nombor 2 sering melambangkan dualiti, 3 mewakili keharmonian, dan 19 mempunyai kepentingan uniknya sendiri dalam pelbagai konteks. Hasil tambah digit 114, 1 tambah 1 tambah 4 ialah 6. Hasil tambah digit ini ada lagi aspek yang menarik kerana nombor 6 mempunyai set makna simboliknya sendiri. Nombor 6 juga muncul dalam konteks Islam yang penting seperti 6 hari penciptaan. Dalam tradisi Islam, dunia diciptakan dalam masa 6 hari, menjadikan nombor 6 sangat bermakna. Gema numerikal ini menunjukkan kesaling hubungan yang disengajakan. Kemunculan nombor-nombor ini dalam pelbagai konteks membayangkan reka bentuk yang besar, permaidani yang ditenun dengan ketepatan matematik. Ia mengajak kita untuk mempertimbangkan kemungkinan bahawa struktur Al-Quran bukanlah secara rawak, tetapi merupakan sebahagian daripada reka bentuk besar yang ditentukan oleh Tuhan. Corak numerikal yang rumit ini mungkin menjadi bukti kebijaksanaan mendalam yang tertanam dalam teks suci ini. Melangkaui angka 114, kita memasuki dunia di mana angka dan kerohanian saling berkaitan dengan cara yang menarik. Kita boleh mendalami komposisi angka dalam Quran itu sendiri, mendedahkan lapisan makna yang lebih mendalam. Quran mengandungi sejumlah 6,236 ayat, setiap satunya menyumbang kepada panduan rohani dan moral yang ditawarkannya. Menariknya, jumlah semua nombor surah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya hingga 114 sama dengan 6,555. Jumlah ini bukan sekadar nombor rawak, ia mempunyai makna yang lebih mendalam. Apakah kepentingannya jika ada yang dimiliki oleh angka-angka ini? Para sarjana dan pendidik telah lama memikirkan ini, berusaha untuk memahami mesej tersembunyi dalam corak angka ini. Sesetengah sarjana menunjukkan bahawa perbezaan antara kedua-dua jumlah ini 6,555 tolak 6,236 adalah 319. Perbezaan ini bukanlah sesuatu yang sewenang-wenangnya. Ia mempunyai tempatnya sendiri yang unik dalam struktur Quran. Menariknya, 319 adalah jumlah ayat dalam 7 surah terakhir Quran. Penjajaran ini lebih daripada sekadar kebetulan, ia menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Penjajaran angka ini menunjukkan kemungkinan reka bentuk yang disengajakan, lapisan makna tersembunyi yang mengajak kita untuk terus meneroka dan merenung. Ia menimbulkan persoalan sama ada terdapat hubungan matematik lain yang mungkin tertanam dalam struktur Quran. Adakah lebih banyak lagi yang boleh ditemui?
Lebih banyak hubungan yang boleh didedahkan yang mendedahkan sifat rumit dan ilahi teks suci ini. Kita teruskan penerokan kita dan kita akan temui satu lagi lapisan keharmonian nombor dalam Al-Quran. Selain daripada jumlah nombor surah dan kiraan ayat, terdapat corak menarik dalam susunan teks Al-Quran. Setiap surah, setiap ayat seolah-olah diletakkan dengan teliti, mewujudkan satu permaidani nombor tersembunyi yang rumit dan mendalam. Contohnya surah Al-Ikhlas atau surah Keikhlasan. Surah ini bernombor 112 hanya mengandungi 4 ayat. Walaupun pendek, ia mempunyai tempat yang penting dalam struktur Al-Quran. Ajaran Islam tradisional seperti yang tercatat dalam Sahih Bukhari, hadis 519, menyatakan bahawa surah Al-Ikhlas bersamaan dengan 1/3 daripada Al-Quran. Dakwaan ini, walaupun secara umumnya bersifat teologi, mengajak kita untuk mengkaji aspek nombor surah ini dengan lebih dekat. Perhatikan nombor-nombor ini, 112, nombor surah, dan bilangan ayat. Apabila kita tambah kedua-duanya, kita akan dapat 19. Walaupun ini mungkin kelihatan seperti pengiraan mudah, makna yang lebih mendalam terletak pada bagaimana nombor-nombor ini berkaitan dengan keseluruhan struktur Al-Quran. Jumlah 119 sangat hampir dengan jumlah keseluruhan surah, iaitu 119, menunjukkan penempatan yang disengajakan dalam kerangka Al-Quran. Tambahan pula, nombor pla yang mewakili bilangan ayat adalah nombor kuasa 2 sempurna, 22, melambangkan kesempurnaan dan kestabilan. Kesederhanaan nombor ini sangat bertentangan dengan kerumitan keseluruhan Al-Quran, dengan 6/2/36 ayatnya. Seolah-olah surah Al-Ikhlas dengan 4 ayatnya yang ringkas, berfungsi sebagai mikrokosmos teks yang lebih besar, merangkum intipati dalam bentuk yang disuling. Keharmonian nombor ini melangkaui aritmetik permukaan. Jumlah digit 1/11, iaitu 1 plus 1 plus 6 bersamaan dengan 18. Nombor ini dalam pelbagai tradisi melambangkan infinity dan keseimbangan, seterusnya menggariskan kepentingan mendalam surah ini. Dalam permaidani besar Al-Quran, surah Al-Ikhlas menonjol bukan sahaja kerana kepentingan teologinya, tetapi juga kerana keanggunan nombornya. Ia mengajak kita untuk merenungkan kemungkinan bahawa setiap elemen Al-Quran, hingga ke surah terkecil, adalah sebahagian daripada reka bentuk ilahi yang agung. Semasa kita mendalami, kita mula melihat bahawa corak nombor ini bukanlah fenomena terpencil, tetapi merupakan sebahagian daripada sistem yang lebih besar dan saling berkaitan. Sistem ini yang rumit dan harmoni, membayangkan kebijaksanaan ilahi yang mendasari teks Al-Quran. Mungkinkah nombor-nombor ini, corak-corak ini merupakan bukti yang halus namun mendalam tentang asal-usul ilahi Al-Quran? Sertai kami sambil kita terus meneroka keharmonian nombor tersembunyi ini dan membongkar makna yang lebih mendalam yang terkandung dalam Al-Quran. Semasa kita mendalami kerumitan angka dalam Al-Quran, kita temui satu lagi dimensi yang menarik, peranan nombor perdana. Nombor perdana, entiti yang tidak boleh dibahagikan selain daripada satu dan dirinya sendiri, telah menjadi subjek yang menarik minat ahli matematik selama berabad-abad. Tetapi bolehkah ia juga mempunyai tempat istimewa dalam struktur Al-Quran? Mari kita mulakan dengan surah yang pertama, Al-Fatihah, yang juga dikenali sebagai pembukaan. Surah ini yang mengandungi 7 ayat, 29 patah perkataan, dan 139 huruf, memperkenalkan trio nombor perdana. Nombor 7 adalah nombor perdana ketiga, 29 adalah yang ke-10, dan 139 adalah yang ke-34. Setiap nombor perdana ini menyumbang kepada asas struktur Al-Fatihah, menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Sekarang pertimbangkan jumlah ayat dalam Al-Quran, 236. Apabila diuraikan, ia boleh diwakili sebagai 7 tambah 6, 2229, kedua-duanya nombor perdana. Begitu juga, jumlah surah 115 boleh dipecahkan kepada 1 dan 113 dengan 113 sebagai nombor perdana. Komponen perdana ini kelihatan lebih daripada sekadar kebetulan. Penerokan lanjut mendedahkan corak yang lebih menarik. Apabila kita cantumkan nombor dari Al-Fatihah, 7, 2 dan 139, kita dapat 72919, nombor perdana. Kita lebih dari ini, jumlah di 29 plus 1 plus 3 plus 9, bersamaan dengan 31, satu lagi nombor perdana. Corak nombor perdana dalam nombor perdana ini membayangkan struktur yang lebih mendalam. Pause. Kehadiran nombor perdana dalam teks Al-Quran tidak berakhir di sini. Surah 55 yang mengandungi frasa, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan, diulang sebanyak 31 kali, sejajar dengan jumlah perdana 31 yang terdapat dalam nombor Al-Fatihah
yang dicantumkan. Pengulangan dan penjajaran ini menunjukkan keharmonian angka yang mungkin dikaitkan dengan asal-usul ilahi Al-Quran. Bolehkah nombor perdana ini mewakili tulang belakang struktur, mengukuhkan dakwaan Al-Quran sebagai teks yang terpelihara? Sifat nombor perdana yang tidak boleh dibahagikan mungkin melambangkan sifat tauhid yang tidak boleh dibahagikan, selaras dengan intipati teologi Al-Quran. Semasa kita meneruskan perjalanan kita mula melihat bahawa corak angka ini bukan sekadar keunikan matematik, tetapi mungkin membawa makna simbolik yang lebih mendalam dalam konteks Al-Quran. Sertai kami untuk meneroka analisis nombor perdana dengan lebih lanjut dan mendedahkan implikasi mendalam yang dimilikinya. Teruskan bersama kami semasa kita beralih ke bab seterusnya. David mempersoalkan sejumlah corak ini boleh sebagai tantan pengersli dalam teks Al-Quran. Serap 12 surah Al-Quran menghasilkan jumlah ordinal sebanyak 6,555 dan jumlah ayat sebanyak 6,236 dengan perbezaan sebanyak 3,19. Surah ke-55 mengandungi frasa, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Diulang sebanyak 31 kali, satu ciri teks yang ketara. Bab ini mengkaji sama ada pengulangan ini selari secara numerik dengan 3,11 atau ciri penjumlahan lain, menunjukkan kaitan antara kandungan dan struktur. Analisis ini menggunakan penolakan, kiraan kekerapan, jumlah digit, dan analisis perkadaran untuk mengesan corak penjumlahan dalam kerangka 11 surah. Kemungkinan bahawa nombor-nombor ini mungkin membawa makna simbolik yang lebih mendalam dalam konteks Al-Quran merupakan satu jalan yang menarik untuk diterokai. Bahagian 5, simetri dalam kitab suci, refleksi penciptaan. Konsep simetri adalah penting untuk kita memahami alam semesta. Daripada lengan spiral galaksi hingga geometri rumit empingan salji, alam semula jadi mempamerkan keseimbangan dan keharmonian. Begitu juga, Al-Quran menunjukkan rasa simetri struktur yang telah menarik perhatian para cendekiawan. Contohnya, Al-Quran dibahagikan kepada dua bahagian utama, zaman Mekah dan zaman Madinah, setiap satu dengan tema dan ciri gaya yang tersendiri. Susunan surah dalam tempoh ini dan interaksi tema merentasi mereka mencadangkan percubaan yang disengajakan untuk mewujudkan keseluruhan yang seimbang dan saling berkaitan. Bahagian 6, corak harmonik dalam taburan ayat. Bab ini mengkaji sama ada taburan ayat merentasi 112 surah Al-Quran menunjukkan corak harmonik seperti jujukan aritmetik atau geometri, simetri dalam kiraan ayat, atau resonans dengan pemalar matematik. Al-Quran terdiri daripada strip 12 surah dengan sejumlah 6236 ayat, dan bab ini meneroka sama ada kiraan ini membentuk corak seperti jujukan harmonik atau mencerminkan sifat seperti berkala atau keseimbangan. Alat utama termasuk jujukan aritmetik, jujukan geometri, siri harmonik, analisis seperti Fourier, dan ukuran statistik untuk menilai sifat taburan. Dengan mengkaji corak berangka ini, kita mungkin mendapat penghargaan yang lebih mendalam terhadap reka bentuk teks dan alam semesta yang digambarkannya. Bab 9, integrasi leksikal numerikal. Dalam bab ini, kita akan mendalami hubungan yang rumit antara elemen leksikal Al-Quran, kata-kata dan huruf-hurufnya, dengan corak berangka yang tertanam dalam struktur 12 surahnya. Kita akan meneroka 3 bidang utama integrasi yang menarik ini. Pertama, kita akan mengkaji syahadah, pengisitiharan iman yang asas dalam Islam, yang menyatakan, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Melalui terbitan berasaskan huruf, frasa ini menghasilkan nombor 115 dan 16 yang signifikan. Menariknya, jumlah kiraan huruf bagi perkataan terakhir dalam semua 12 surah juga bersamaan dengan nombor 19. Seterusnya, kita akan menyiasat pasangan nombor surah dan kiraan ayat yang berjumlah 12. Contohnya surah 19 dengan 99 ayat, di mana 19 tambah 99 bersama dengan 119. Pasangan ini, apabila ditambah bersama, berjumlah 319. Satu lagi nombor penting yang dikenal pasti dalam struktur Al-Quran. Tujuan bab ini adalah untuk menilai sama ada kerangka numerikal Al-Quran melangkaui kiraan surah dan ayatnya untuk merangkumi kandungan leksikalnya. Kemungkinan yang menarik ini mencadangkan reka bentuk yang disengajakan yang menjalin bahasa dan matematik, mengukuhkan dakwaan Al-Quran sebagai teks yang tidak dapat ditiru seperti yang disebutkan dalam Al-Quran 2:23. Analisis kami menggunakan dua kaedah utama, analisis frekuensi
yang melibatkan pengiraan kejadian atau huruf dan penjumlahan seperti gematria, di mana nilai berangka diberikan kepada huruf berdasarkan skrip Uthmani yang standar. Contohnya syahadah tanpa diakritik mengandung 15 huruf. Menggunakan sistem abjad, huruf dalam syahadah berjumlah 619. Perkataan terakhir setiap surah apabila dikira hurufnya juga berjumlah 616, menunjukkan persamaan struktur yang disengajakan. Pasangan nombor surah dan kiraan ayat yang berjumlah 112 menunjukkan corak yang berulang. Contohnya termasuk surah 19 dengan seniman 9 ayat, surah 39 dengan 25 ayat, surah 25 dengan 39 ayat, dan surah 99 dengan 15 ayat. Jumlah nombor surah ini bersamaan dengan 1228, dan apabila pasangan tambahan dipertimbangkan, jumlahnya mencapai 319. Kami juga meneroka bagaimana nombor 11, 611 dan 319 sepadan dengan elemen leksikal atau struktur. Contohnya, 11 secara langsung mencerminkan jumlah surah dan pasangan surah ayat. Nombor 619 yang mewakili jumlah abjad syahadah dan jumlah huruf perkataan terakhir membawa kepentingan leksikal dan numerikal. Sementara itu, 319, jumlah nombor surah pasangan dan perbezaan struktur mungkin melambangkan baki atau gema konsep teologi tertentu. Implikasi penemuan ini menunjukkan simbiosis leksikal numerikal yang mendalam dalam Al-Quran. Penjajaran 11, 611 dan 311 yang konsisten menyokong idea reka bentuk yang disengajakan, meningkatkan dakwaan ketepatan ilahi Al-Quran. Nombor-nombor ini mungkin bertindak sebagai kunci tafsiran, mencadangkan pendekatan numerologi kepada eksegesis. Penyelidikan masa depan yang melibatkan analisis statistik frekuensi huruf di seluruh Al-Quran boleh mengesahkan lagi corak ini, membandingkan keunikannya dengan teks lain. Bab ini merapatkan jurang antara tafsiran teologi dan analisis kuantitatif, menawarkan pandangan tentang kepaduan struktur Al-Quran, dan menyumbang pada kedua-dua ilmu Islam dan penyelidikan antara disiplin. Selamat datang ke bab 10 dinamik komposit. Dalam bahagian ini, kita akan mengkaji kepentingan nombor komposit, integer positif lebih besar daripada satu yang bukan nombor perdana, dalam 112 surah Al-Quran. Objektif utama kita adalah untuk meneroka taburan nombor surah komposit, menilai kepentingan kedudukan mereka, dan mengkaji interaksi mereka dengan nombor perdana untuk membentuk reka bentuk struktur yang padu. Nombor komposit, tidak seperti nombor perdana, mempunyai pelbagai pembahagi. Contohnya, 114 itu sendiri adalah nombor komposit, boleh dibahagikan dengan 2, 3, dan 19. Bab ini menguji sama ada kehadiran dan sifat mereka mencerminkan reka bentuk berangka yang disenjakan. Pertama, mari kita selidiki taburan nombor komposit antara 1 dan 114. Daripada jumlah 111 surah, 83 adalah nombor komposit. Ini meninggalkan kita dengan 30 nombor perdana dan nombor 1, yang bukan nombor perdana maupun komposit. Menariknya, 111 adalah nombor komposit ke-83, mewujudkan hubungan berangka yang menarik. Seterusnya, kita akan meneroka kepentingan kedudukan nombor-nombor ini. Mengira komposit dari 4 hingga 11 mengesahkan bahawa 11 sememangnya nombor komposit ke-83. Hubungan ini menambah satu lagi lapisan kerumitan, kerana 83 itu sendiri adalah nombor perdana. Keseimbangan antara komposit dan nombor perdana adalah ketara, dengan nisbah kira-kira 2.771. Nombor surah perdana diselang-seli antara komposit menunjukkan hubungan yang saling melengkapi. Contohnya, surah 2 nombor perdana mempunyai 236 ayat nombor komposit, manakala surah 4 nombor komposit mempunyai 176 ayat juga komposit. Kita juga akan mengkaji jumlah nombor surah komposit dengan menolak jumlah nombor perdana dan satu daripada juga keseluruhan antisidaja dari 1 hingga 11, dan kita reti bahawa jawab nombor 3 nombor komposit ialah 511. Selain itu, membagikan jumlah ayat 62, 36 dengan 36 nombor komposit menghasilkan kira-kira 172, di mana 103 adalah nombor perdana. Penemuan ini menunjukkan keseimbangan struktur yang disengajakan, di mana komposit menyediakan kepelbagaian dan nombor perdana menawarkan kestabilan. Saling hubungan antara nombor-nombor ini mungkin melambangkan konsep teologi seperti perpaduan dalam kepelbagaian. Kesimpulannya, nombor komposit membentuk komponen struktur yang signifikan dalam Al-Quran. Hubungan rumit mereka dengan nombor perdana dan kepentingan kedudukan mereka meningkatkan reka bentuk seni bina Al-Quran, menghubungkan matematik dan teologi.
Teruskan menonton sambil kita terus membongkar corak berangka yang lebih mendalam dalam Al-Quran. Selamat datang ke bab 11, corak ternari. Dalam bab ini kita akan mendalami dunia menarik corak ternari atau asas 3 dalam struktur Al-Quran dengan fokus khusus pada 114 surahnya. Sistem ternari menggunakan digit 0, 1 dan 2 menawarkan kerangka unik untuk analisis numerikal. Objektif kita jelas. Pertama, kita akan menyelidiki punca digital nombor penting seperti 114 jumlah bilangan surah, nombor 2336 jumlah bilangan ayat dalam satu penomboran umum, dan 65555 jumlah kiraan ayat termasuk basmalah. Seterusnya, kita akan menukar nombor-nombor ini kepada perwakilan asas 3 mereka untuk mengenal pasti sebarang corak atau simetri yang berpotensi. Akhir sekali, kita akan menilai sama ada corak ternari ini mungkin sepadan dengan elemen struktur atau teologi dalam Al-Quran. Dalam sistem asas 3, nombor dinyatakan hanya menggunakan digit 0, 1 dan 2. Punca digital dikira dengan menjumlahkan digit nombor secara berulang sehingga tinggal satu digit, seringkali berputar modulo 9, dan boleh diperiksa dalam konteks ternari ini. Al-Quran mengandungi tema triad seperti 3 solat harian dalam beberapa tafsiran, menunjukkan bahawa corak ternari boleh membawa makna simbolik atau struktur. Mari kita mulakan analisis kita dengan punca digital nombor-nombor penting Al-Quran. Punca digital 114 dikira sebagai 1 plus 1 4 yang sama dengan 6. Untuk nombor 236 kita jumlahkan 2 plus 3 plus 6 untuk mendapatkan 11. Kemudian 1 plus 7 sama dengan 8. Punca digital nombor 555 ialah 6 plus 5 plus 5 plus 5 yang sama dengan 2 plus 1. Kemudian 2 plus 1 sama dengan 3. Akhir sekali, punca digital 311. Perbezaan antara 62555 dan 62336 ialah 31 plus 9 yang sama dengan 13. Kemudian 13 yang berat. Walaupun punca digital ini 6, 8, 3 dan 4 tak membentuk corak ternari yang jelas, ia memberikan titik permulaan untuk analisis yang lebih mendalam. Seterusnya, kita akan menukar nombor-nombor ini kepada perwakilan asas 3 mereka. Sabtu babak dalam asas 3 ialah lat satu sol sebuah. 6, 2, 3 galam dalam asas 3 ialah 2 so 2, 2, 2, 2, 2. 6, 5, 5, 5 dalam asas 3 ialah 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0. 3 dalam asas 3 idul 1. Pemerhatian daripada penukaran ini mendedahkan satu wilbat atau seranggu 112 dalam asas 3 menunjukkan korak selang-seli dengan 21 yang membingkai noro di tengah. 6236 atau 212222 dalam asas 3 mengandungi larian 42 berturut-turut menunjukkan pengulangan. 6555 atau 22222 urul sapo dalam asas 3 bermula dengan 42 diikuti dengan peralihan kepada 0 dan 11. Kemungkinan hubungan ternari dalam Al-Quran termasuk surah 12 yang boleh diterbitkan sebagai 3 + 1 plus 3 + 2 menunjukkan hubungan antara kuasa asas 3 dan penomboran surah. Beberapa surah mempunyai jumlah ayat yang berkaitan dengan 3, seperti surah 2 dengan 286 ayat, di mana 286 mod 3 sama dengan 1, dan surah 3 dengan 200 ayat, di mana 200 mod 3 sama dengan 2. Implikasi daripada pemerhatian ini menarik. Bentuk asas 3 bagi 114 mempamerkan simetri, manakala 6, 2, 3, 6 dan 6, 5, 5, 5 menunjukkan pengulangan digit, walaupun tiada struktur ternari menyeluruh yang muncul secara muktamad. Corak ternari boleh mencerminkan konsep triad dalam teologi Islam, seperti iman, amal, hanian sebagai 3 dimensi, tetapi hubungan ini kekal sebagai interpretasi. Arah masa depan untuk penyelidikan ini mungkin termasuk menyiasat nombor tambahan, seperti 619, bilangan perkataan unik dalam beberapa kiraan, atau meneroka gematria berasaskan ternari untuk mendapatkan lebih banyak pandangan. Analisis ternari kerangka numerikal Al-Quran mendedahkan corak yang halus tetapi menarik, seperti jujukan digit dalam bentuk asas 3 bagi 144, 6236 dan 65555. Hubungan antara surah 12 dan kuasa asas 3 membayangkan kemungkinan hubungan numerikal teologi. Walaupun tidak muktamad, perspektif ternari ini memperkayakan pemahaman kita tentang reka bentuk matematik Al-Quran dan mengajak penerokaan lanjut sistem asas dalam teks suci. Bahagian 7, melangkaui angka, batasan tafsiran. Walaupun corak angka dalam Al-Quran sangat menarik, adalah penting untuk mendekatinya dengan perspektif yang seimbang.
Memberikan makna kepada angka boleh menjadi subjektif dan tafsiran haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemahaman teologi yang kukuh. Al-Quran sendiri memberi amaran terhadap spekulasi yang berlebihan dan menekankan kepentingan mencari ilmu daripada sumber yang boleh dipercayai. Tambahan pula, adalah penting untuk menyedari bahawa tujuan utama Al-Quranlah panduan rohani, bukan pendedah matematik. Pesanan Al-Quran tentang iman, kasih sayang dan keadilan melangkaui analisis angka. Walaupun meneroka aspek angka Al-Quran memperkayakan pemahaman kita, ia tidak seharusnya membiayai sej utamanya. Dalam bab ini, kita akan mendalami dunia menarik pola angka dalam Al-Quran, meneroka bagaimana ia mungkin mendedahkan lapisan makna yang lebih mendalam. Al-Quran dengan start 14 surahnya memberi peluang unik untuk mengkaji hubungan antara nombor surah dan bilangan ayatnya. Mungkinkah hubungan ini lebih daripada sekadar kebetulan? Mari kita ketahui. Al-Quran terdiri daripada 14 surah dengan bilangan ayat dari 3 seperti yang dilihat dalam surah 103 hingga 286 dalam surah 2. Setiap nombor surah disusun secara berurutan dari 1 hingga 115. Matlamat kita adalah untuk menentukan sama ada bilangan ayat sesuatu surah adalah gandaan bilangan bulat nombor surahnya. Contohnya, surah 5 mempunyai 120 ayat dan 120 dibahagi dengan 5 sama dengan 24, satu integer. Berikut adalah beberapa contoh surah 1, Fatihah, mempunyai 7 ayat dan 7 dibahagi dengan sama dengan 7. Surah Al-Baqarah mempunyai 2 nombor Islam dengan 6 ayat dan 2 dibahagi dengan 2 sama dengan 123. Surah 4 seni 6 ayat dan Israel dibagi dengan 4 sama dengan 24. 2 mempunyai 100 ayat dan 120 dibahagi dengan 5 sama dengan 24. Surah 30 mempunyai 60 ayat dan 60 dibahagi dengan 30 sama dengan 2. Surah-surah ini memenuhi kriteria bilangan ayat yang merupakan gandaan nombor surahnya. Tetapi apakah yang diberitahu oleh pengganda ini 7, 1, 3, 4, 2 kepada kita? Menariknya, pengganda ini tidak membentuk jujukan yang jelas, tetapi sifatnya boleh dikaji lebih lanjut. Contohnya, kita boleh meneroka sama ada pengganda ini berkaitan dengan nombor perdana, jujukan Fibonacci atau janjang geometri. Lebih-lebih lagi, kita boleh mengklasifikasikan surah berdasarkan bilangan ayatnya berbanding nombor surahnya. Tiada surah yang mempunyai bilangan ayat yang sama dengan nombornya. Surah seperti 1, 2, 4, 5, dan 30 mempunyai bilangan ayat yang merupakan gandaan nombor surahnya. Kebanyakan surah, seperti surah 3 atau surah 6, tidak menghasilkan integer apabila dibahagikan. Walaupun pola ini tidak universal, kehadirannya dalam surah-surah penting seperti surah 1 dan surah 2 menunjukkan rangka kerja berangka yang disengajakan. Ini menjemput penerokaan lanjut tentang kaitan dengan nombor Al-Quran yang lain, seperti jumlah surah 11 atau ayat kira-kira 6-36, bergantung pada kaedah pengiraan. Kesimpulannya, pola berangka dalam Al-Quran menawarkan gambaran yang menarik tentang struktur dan mungkin reka bentuk teologinya. Pola-pola ini menggalakkan kita untuk mengkaji lebih mendalam teks tersebut, berusaha untuk membongkar makna dan pandangan tersembunyi yang meningkatkan pemahaman kita tentang kitab suci ini. Mari kita teruskan untuk meneroka pola berangka yang lebih luas dalam bilangan surah dan ayat. Selamat datang ke bab 14, aplikasi kontemporari. Dalam bab ini, kita akan melihat aplikasi praktikal struktur berangka Al-Quran dalam dunia hari ini. Kita akan meneroka corak utama seperti purata bilangan ayat setiap surah, garis masa penurunan wahyu, dan juga perwakilan binari nombor 113. Pengetahuan ini menunjukkan bagaimana kebijaksanaan berangka kuno boleh memberi inspirasi kepada aplikasi moden, menyokong idea bahawa struktur 11 surah Al-Quran adalah rangka kerja yang dinamik dan berkekalan. Al-Quran terdiri daripada 12 surah dan 6 ayat berdasarkan skrip Uthmani. Struktur ini memberikan beberapa ciri berangka yang ketara, kira-kira 55 ayat setiap surah, 2-3 dan approx 54.7 biasanya dibundakan kepada 55. Diturunkan selama 23 tahun, purata kira-kira 23 hari setiap surah. Nombor 114 dalam binari ialah Hatmiluslaf Moral Souls Kono 2, menunjukkan potensi kepentingan pengiraan. Corak ini berfungsi sebagai asas untuk aplikasi praktikal yang akan kita terokai. Purata kiraan ayat kira-kira 55 ayat setiap surah menawarkan rangka kerja yang berguna untuk tujuan pendidikan.
Pelajaran boleh disusun menjadi segmen 5 ayat, menyediakan pendekatan yang terstruktur dan mudah dicerna untuk hafalan atau analisis tema. Purata 5 ayat boleh dijadikan titik rujukan untuk membandingkan struktur Al-Quran dengan teks agama lain, meningkatkan pendidikan antara disiplin. Mengira purata 6-2 di bermam tahun dan menerok ke implikasinya, boleh mengajar pelajar tentang purata, pembundaran dan variasi statistik. Penurunan Al-Quran selama 23 tahun dengan purata kira-kira 23 hari setiap surah menawarkan model sejarah untuk menguruskan projek jangka panjang. Projek 23 tahun yang dibahagikan kepada staf 12 fasa mencadangkan untuk menyelesaikan setiap fasa dalam masa kira-kira 23 hari, menyediakan struktur rentap yang jelas. Penurunan secara beransur-ansur menonjolkan nilai kemajuan yang berterusan, prinsip yang boleh diaplikasikan kepada projek moden yang memerlukan usaha berterusan. Dengan kepanjangan surah yang sangat berbeza, dari 3 hingga 2/86 ayat, model ini membenarkan fasa dengan kerumitan yang berbeza dalam garis masa keseluruhan yang konsisten. Bentuk binari sebesar misal 002 menghubungkan struktur Al-Quran dengan sains komputer. Urutan 7 bit ini boleh memberi inspirasi kepada kaedah pengekodan atau berfungsi sebagai kajian kes dalam sistem binari. Urutan ini menampilkan 3 1 berturut-turut, 3 0 dan 1 terakhir, yang mungkin dianalisis untuk aplikasi dalam kod pembetulan ralat atau pemampatan data. Menggunakan Serat 12 untuk mengajar penukaran binari boleh menjadikan konsep itu lebih mudah difahami, terutamanya dalam konteks di mana Al-Quran mempunyai kepentingan budaya atau agama. Variasi dalam kiraan ayat menggariskan kepelbagaian dalam purata ini, titik pengajaran yang berguna dalam statistik. Membundarkan kepada 23 hari menawarkan anggaran praktikal untuk ini. Bab ini menggambarkan bahawa struktur Surat 15 surah Al-Quran bukan sekadar peninggalan sejarah, tetapi rangka kerja dengan utiliti praktikal hari ini. Dengan mengaplikasikan sifat berangkanya kepada pendidikan, pengurusan projek dan pengiraan, kita melihat bagaimana kebijaksanaan kuno boleh menangani cabaran kontemporari. Aplikasi ini mengukuhkan tesis utama, kepentingan berangka struktur Al-Quran kekal relevan, mengajak penerokaan lanjut ke dalam potensi yang perlukan disiplin moden. Selamat datang ke bab 19, implikasi dan penyelidikan masa depan. Bab ini bertujuan untuk merumuskan corak nombor yang dikenal pasti dalam struktur Sabtu 14 surah Al-Quran. Menjelajahi implikasi teori dan teologi daripada penemuan ini. Mencadangkan jalan untuk penyelidikan lanjut bagi memperdalam pemahaman kita tentang kerangka numerikal Al-Quran. Pertama, mari kita sintesiskan dapatan kita. Buku ini membongkar beberapa corak nombor yang menarik dalam struktur Sabtu 19 surah Al-Quran, termasuk jumlah bilangan surah. Sabtu 11 boleh dinyatakan sebagai Sabtu 19 2 Mai 19. Nombor perdana 19 muncul berulang kali dalam pelbagai analisis struktur, menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Surah 57 yang terletak berhampiran titik tengah mempamerkan ciri-ciri simetri. Contohnya, 57 by 2 seniman Waris 6 yang bersamaan dengan lam 7 by 19 sisi 6 menonjolkan struktur yang seimbang. Nilai abjad angka bagi syaharan iman Islam ialah 6/11 yang selaras dengan jumlah struktur lain seperti 3/11 menunjukkan penyepaduan makna dan nombor yang disengajakan. Nisbah tertentu seperti 158.2 menghampiri pemalar struktur halus, pemalar fizik asas, mengisyaratkan kemungkinan hubungan antara struktur Al-Quran dan prinsip universal. Penemuan ini secara kolektif berhujah bahawa susunan 112 surah Al-Quran bukanlah rawat, tetapi mencerminkan rangka kerja matematik dan simbolik yang canggih. Seterusnya, mari kita terokai implikasi teori dan teologi daripada corak ini. Ketekalan corak ini menyokong idea bahawa organisasi Al-Quran dirancang dengan teliti, mengukuhkan dakwaannya sebagai teks yang dibuat dengan tepat. Nombor seperti 11 dan 6/19 boleh berfungsi sebagai alat untuk tafsiran yang lebih mendalam, memperkayakan eksegesis tradisional. Penjajaran spekulatif dengan pemalar seperti pemalar struktur halus menunjukkan bahawa struktur Al-Quran mungkin mencerminkan kebenaran kosmik yang lebih luas, selaras dengan keterangannya tentang alam semesta sebagai tanda penciptaan ilahi. Untuk mengembangkan penemuan ini,
kami mencadangkan hala 7 penyelidikan masa depan berikut. Lakukan analisis statistik terperinci untuk menentukan kepentingan dan keunikan corak seperti kemunculan semula 19 atau sifat 611. Libatkan pakar dalam matematik, fizik dan teologi untuk menyiasat makna universal yang berpotensi tertanam dalam nombor Al-Quran. Analisis struktur berangka teks agama lain untuk mengenal pasti persamaan atau perbezaan dengan corak Al-Quran. Membangunkan algoritma untuk menguji susunan surah alternatif, mengira kemungkinan bahawa corak yang diperhatikan boleh berlaku secara rawak. Kesimpulannya, bab ini menunjukkan bahawa struktur 114 surah Al-Quran adalah khazanah kepentingan berangka, menyatukan pemfaktoran, simetri, ikatan leksikal, dan petunjuk resonans kosmik. Penemuan ini meletakkan Al-Quran bukan sahaja sebagai karya agung rohani dan sastra, tetapi juga fenomena matematik yang layak dikaji lebih lanjut. Sebagaimana firman Allah SWT, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Bab ini menggalakkan usaha berterusan untuk membongkar tanda-tanda sedemikian. Bab 11, sintesis dan refleksi. Bab ini merupakan kemuncak penerokan kita dengan matlamat berikut. Mengukuhkan corak dan hubungan angka utama yang terdapat dalam struktur 114 surah Al-Quran. Menilai implikasi yang lebih luas daripada penemuan ini untuk memahami reka bentuk dan tujuan Al-Quran. Mempersembahkan perspektif yang padu tentang bagaimana kerangka 11 surah menggabungkan ketepatan matematik dengan kepentingan teologi. Memberikan pandangan akhir tentang kerelevanan analisis angka ini yang berkekalan. Bab-bab sebelumnya telah menganalisis struktur Al-Quran secara sistematik, mendedahkan pelbagai corak angka yang menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Berikut adalah penemuan utama. Jumlah surah 115 boleh difaktorkan sebagai 2 darab 3 darab 11. Nombor perdana 19 muncul berulang kali menunjukkan motif struktur. Surah 57 yang terletak berhampiran titik tengah 118 surah mempamerkan ciri-ciri simetri. Nilai abjad bagi syahadah berjumlah 6/19 menghubungkan bahasa dan matematik. Nisbah penerokaan menunjukkan hubungan spekulatif antara reka bentuk angka Al-Quran dan prinsip sejagat. Purata bilangan ayat bagi setiap surah dan tempoh wahyu selama 23 tahun menyediakan model yang boleh diaplikasikan dalam pelbagai bidang. Penemuan ini secara kolektif menunjukkan bahawa struktur 114 surah bukanlah sesuatu yang rawak, tetapi sistem yang dibina dengan teliti yang menggabungkan pelbagai dimensi makna. Corak angka yang ditemui dalam kajian ini membawa implikasi yang mendalam dalam beberapa domain. Kemunculan nombor seperti 19 dan simetri di sekitar surah 57 mengukuhkan penegasan Al-Quran sebagai kitab yang tersusun rapi. Nombor seperti 19 dan 611 menunjukkan bahawa struktur angka meningkatkan mesej rohani Al-Quran. Hubungan tentatif dengan pemalar kosmik menunjukkan bahawa reka bentuk Al-Quran mungkin mencerminkan kebenaran sejagat. Aplikasi praktikal pandangan angka ini menunjukkan bahawa struktur Al-Quran melampaui konteks sejarahnya. Kerangka 114 surah muncul sebagai karya agung keanggunan matematik dan kekayaan teologi. Saling kait antara faktor perdana, nombor komposit, simetri struktur, dan kaitan leksikal angka menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Perspektif bersatu ini menyatakan bahawa seni bina angka Al-Quran adalah penting kepada mesejnya. Perjalanan melalui lanskap angka Al-Quran ini telah mendedahkan corak yang rumit dan bertujuan. Daripada pemfaktoran 11 kepada gema potensi pemalar kosmik, struktur 11 surah berdiri sebagai bukti keharmonian matematik dan makna. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. 5. Tanda-tanda angka yang tertanam dalam surah-surahnya mungkin merupakan salah satu ufuk yang menggalakkan pertanyaan dan refleksi yang berterusan. Dalam menyimpulkan kajian ini, bab 19 menggabungkan benang analisis angka menjadi naratif yang padu. Struktur 114 surah dibentangkan sebagai reka bentuk pelbagai dimensi yang menggabungkan bentuk dan isi, menjemput penerokaan antara disiplin. Sintesis ini bukan sahaja memperdalam penghargaan kita terhadap Al-Quran sebagai kitab suci, tetapi juga menonjolkan potensinya sebagai sumber pandangan untuk matematik, teologi, dan seterusnya.
Kerangka angka Al-Quran kekal sebagai bidang terbuka untuk penemuan jemputan abadi untuk mencari ilmu merentasi sempadan. Struktur 114 surah menunjukkan koheren matematik dan teologi, merapatkan kebijaksanaan kuno dengan pertanyaan moden. Bab sintesis dan refleksi ini menyimpulkan penerokaan mendalam kita ke dalam rahsia angka Al-Quran. Terima kasih kerana menyertai kami dalam perjalanan penemuan dan pemahaman ini. Kami berharap penerokaan ini telah memberi inspirasi kepada anda untuk menyelidiki lebih mendalam corak angka Al-Quran dan implikasinya yang mendalam. Reka bentuk angka Al-Quran adalah bukti ketukangan ilahi dan kerelevanannya yang berkekalan. Semoga kajian ini menjadi asas untuk penyelidikan dan refleksi lanjut tentang struktur rumit Al-Quran. Perjalanan membongkar rahsia angka Al-Quran diteruskan, menjemput para cendekiawan dan peminat untuk meneroka kedalamannya. Kerangka angka Al-Quran merupakan bidang kajian yang kaya, menawarkan pandangan tentang reka bentuk ilahi dan resonans universalnya. Terima kasih kerana menjadi sebahagian pada penerokaan ini. Sehingga bertemu lagi, semoga perjalanan penemuan anda mencerahkan dan memuaskan. Break time memuaskan. Bahagian 8, seruan untuk meneroka, membongkar rahsia Al-Quran. Kajian tentang corak nombor dalam Al-Quran merupakan bidang yang masih belum diterokai sepenuhnya. Ia memerlukan kepakaran dalam matematik, teologi Islam, dan bahasa Arab. Kajian lanjut diperlukan untuk menentukan kepentingan statistik corak yang diperhatikan dan membangunkan metodologi yang ketat untuk menafsirkannya dalam konteks tradisi Islam. Kerjasama antara disiplin ilmu seperti matematik, sains komputer, sarjana Islam, dan ahli bahasa boleh membawa kepada penemuan yang menakjubkan. Dengan menggabungkan koremora, kita dapat membuka rahsia Al-Quran dan memperoleh penghargaan yang lebih dalam terhadap keindahan dan kebijaksanaan kitab suci ini. Bahagian 9, rujukan bacaan lanjut mengenai topik yang menarik. Adams, Julian, 114 nombor menakjub buku Smithsonian 2014. Gamo George, 123, Infinity Fakta dan Spekulasi Sains, penerbitan Dover, 1988. Pickover, Clifford A. Iblis, nombor pengembaraan matematik, Sterling, 1998. Selamat datang ke bab 10, Integrasi Leksikal Numerikal. Bab ini mengupas kaitan rumit antara elemen leksikal dan nilai berangka dalam teks suci dengan fokus kepada syahadah. Objektif pertama kita adalah untuk mengkaji hubungan ini dan implikasinya. Kita mulakan dengan syahadah yang terdiri daripada 14 huruf. Menariknya, apabila diletakkan dalam konteks, ia selaras dengan angka 14, tema yang sering muncul dalam penerokaan kita. Tambahan pula, jumlah abjad bagi syahadah ialah 6-19. Seterusnya, mari kita teliti kata-kata terakhir dalam Al-Quran. Jumlah hurufnya ialah 6-15, mencerminkan jumlah abjad syahadah. Simetri berangka sebegini menunjukkan reka bentuk yang lebih mendalam, mungkin disengajakan. Akhir sekali kita perhatikan pasangan dalam teks. Contohnya angka 19 dan 59 jika ditambah menjadi 116 dan jumlah surah tertentu bersamaan 3-18. Corak ini mengukuhkan lagi idea simbiosis yang disengajakan antara kata dan angka. Kesimpulannya, keselarasan elemen-elemen ini menyokong tanggapan simbiosis yang dirancang. Hubungan leksikal berangka dalam Al-Quran menawarkan gambaran menarik tentang interaksi bahasa dan matematik, mendedahkan lapisan makna yang melangkaui permukaan. Sertai kami untuk terus membongkar misteri ini dan meneroka tanda-tanda ilahi yang tersembunyi dalam teks ini. Kita akhiri penerokaan kerumitan angka Al-Quran dengan epilog di sebalik angka. Bab terakhir ini mengembangkan refleksi perjalanan kita, menawarkan renungan yang lebih luas tentang struktur 114 surah Al-Quran berdasarkan corak angka yang terungkap sepanjang kajian ini.
Sepanjang perjalanan kita telah menelusuri dengan teliti benang angka yang terjalin dalam satu bab 11 surah Al-Quran. Dari pemfaktoran asas sebagai darab 3:16 kepada keanggunan simetri surah 57, resonans leksikal 6:11 dan gema kosmologi spekulatif dalam nisbah, kita telah melihat struktur yang menentang keacakan. Aplikasi praktikal dalam pendidikan dan pengiraan seterusnya menggariskan relevansinya, manakala sintesisnya mengikat penemuan ini menjadi satu kesatuan yang koheren. Secara keseluruhannya, ia melukis gambaran teks di mana nombor bukan sekadar artifak, tetapi peserta aktif dalam reka bentuknya. Namun, analisis berangka teks suci walaupun menerang mempunyai batasannya. Corak seperti kepentingan 19 atau 6/11 mungkin mencerminkan berat sebelah pengesahan kerana manusia cenderung mencari makna dalam nombor. Pengesahan statistik yang ketat adalah penting untuk membezakan reka bentuk daripada kebetulan. Kiraan ayat sedikit berbeza antara tradisi Al-Quran dan pengiraan abjad bergantung pada pilihan metodologi, memperkenalkan ketidakpastian. Walaupun nombor seperti 39 dan 66555 menawarkan pandangan struktur, berat teologi mereka kekal spekulatif tanpa sokongan Al-Quran yang jelas. Tetapi had ini membuka pintu kepada kemungkinan. Ajakan Al-Quran untuk merenungkan tanda-tandanya menunjukkan bahawa penerokaan berangka adalah usaha yang sah, yang melengkapi tafsir tradisional. Corak yang telah kita kenal pasti, sama ada disengajakan atau muncul, meningkatkan penghargaan kita terhadap kerumitan dan kedalaman teks. Melihat kehadapan struktur satu bab 11 surah, dengan kekayaan matematikanya, mengajak kita untuk melihat melangkaui nombor kepada soalan yang ditimbulkannya. Bolehkah ahli matematik, ahli fizik dan ahli teologi bekerjasama untuk menguji petunjuk kosmologi dengan lebih lanjut? Mungkinkah nisbah Al-Quran memberi inspirasi kepada hipotesis baharu dalam sains? Bagaimanakah perwakilan binari staf 15 atau rentak wahyunya boleh memaklumkan model pengiraan atau organisasi? Adakah corak ini bergema dengan pengalaman manusia sejagat tentang susunan, simetri dan makna melampaui batas budaya atau agama? Rangka kerja berangka Al-Quran bukanlah titik akhir tetapi titik permulaan, seruan untuk meneroka persilangan ilmu. Seperti yang dinyatakan, katakanlah, bepergianlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana dia memulakan penciptaan. Kajian ini menunjukkan bahawa perjalanan sedemikian termasuk alam nombor, di mana 114 surah Al-Quran berdiri sebagai peta keajaiban. Sebagai penutup, epilog ini menggambarkan perjalanan melalui lanskap berangka Al-Quran, perjalanan yang mendedahkan teks yang hidup dengan corak, simetri dan kemungkinan. Sama ada nombor ini adalah tanda ilahi, artifak manusia, atau jambatan antara keduanya, ia memperkayakan penglibatan kita dengan Al-Quran. Perjalanan ini berakhir bukan dengan muktamad tetapi dengan jemputan untuk melihat 114 surah sebagai struktur hidup yang terus berbicara melalui nombornya kepada mereka yang mencari kebenarannya.